Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Farin, nanti kita main Ozum ke awak start dulu kan patutnya? Awak. Saya? Okey. Pasal saya kata, saya dah cuti panjang sikit minggu ni kan. Pasal Sabtu kita tak ada. Saya mulakan balik dengan awak lah. Sebab ramai juga dalam kalangan penonton yang ternanti-nanti di mana kehadiran kami pada hari Sabtu yang lepas. Seperti yang telah pun kami war-warakan pada sebelum ini. Yang mana wanita hari ini bersiaran dari hari Isnin hinggalah ke hari Jumaat. Jadi sokongan anda ni amat-amatlah kami hargai. Dan saya rasa hari ini mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita ni, Fahrin, ada yang sepatutnya pergi bekerja tapi tak jadi pergi kerja. Sebab maklumlah cuti lama daripada hari Khamis lepas. Boleh macam tu Ramai juga yang sebenarnya saya baca di media sosial, ramai yang orang kata dia melalui proses perjalanan yang panjang akibat kesesakan lalu lintas kembali daripada kampung. Betul. Okey, kerana seperti mana kita juga maklum bukan sahaja cuti hujung minggu yang panjang, hari raya ada, tetapi kata daripada apa yang dikongsikan juga bagi mereka khususnya kemeriahan di Pantai Timur tu, pergi dan balik itu yang Fiza maksudkan, dan itu juga telah banyak dikongsikan. Jadi saya kira mungkin kalau bagi yang terus sambung cuti paksa rela tu, sila berehat dan esok kembalilah bekerja. Dia tersekat di kesesakan lalu lintas. Jadi ramai juga, ada juga dalam kalangan rakan-rakan saya yang hari ini tak jadi nak masuk ke pejabat sebab baru sampai ke Kuala Lumpur jam 6 pagi tadi, 3 pagi tadi dan sebagainya. Tapi saya kira hari ini kita bangkit dan bangun dengan satu semangat yang baru untuk minggu yang baru, walaupun dah bercuti panjang pada minggu yang lalu dan adik-adik juga dah pun mula sesi persekolahan yang baru. Jadi ni ketika ni lah rutin ataupun tugasan ibu bapa ni dah kembali seperti biasa. Hantar anak pergi sekolah, ambil anak balik sekolah. Awak Farin, macam mana? Saya dengan bangganya memandikan anak saya pagi tadi subuh. Alhamdulillah. Okey. Sekolah. Dan saya kira setiap daripada kita mungkin ada aktiviti dan juga cerita yang berbeza-beza. Tetapi bagi yang mungkin dah melepaskan rindu berjumpa dengan ibu, ayah, atuk, nenek dan juga keluarga, jangan terus tinggalkan rindu anda itu kerana kami nak kongsikan rindu ini bersama dengan anda. Sebenarnya saya kembali bekerja kerana rindu Fiza memanggil saya kembali bekerja. Tapi bukan. Saya bukan rindu itu daripada awak. Ini rindu daripada Nine. Jadi kita bersama dengan Nine, Rindumu Memanggilku. Silakan.
memori jadi luka. Berat ku pikul jalan cinta, akhirnya semua kita yang merasakan. Kalau dapat ku ubahkan waktu itu, waktu kali pertama kita bertemu, kan ku ubahkan semua jalan cinta. Andainya cinta tiada punya rasa, maka tiada angkara yang memisahkan. Pasti kita akan bersama ke akhirnya. Bukan mudah untuk ku hilangkan cintaku, kerana kita memang saling bercinta. Tak semestinya kan berakhir bahagia, tapi kini semuanya dah berakhir. Wow. Rindumu? Memanggilku. Okey. Elok ini 9. Saya kenalkan sahabat saya 10. Bukan awak Tan. Saya Tan. tension. Kita gurau-gurau je Tan. Tak apa, Okey, okay. tahniah di atas Ya. single terbaru tu. Dan sebenarnya kan dah lama tak dengar lagu yang galau-galau macam tu. Lagu sedih macam tu kan. Galau, betul. Dia berkacau. Betul. Sekarang ni banyak orang lagu dah banyak more towards macam very modern punya type macam semua kan. So macam ni Ajai punya lagu dia buat. And then I cakap kat dia I nak ada R&B ni touch sikit, but then at the same time I nak ada yang macam galau-galau tu lah. So tu lah lagu ni keluar. Okay. Jadi kalau kita tengok lagu ni lagu yang macam sesuai untuk orang yang mungkin sedang dalam kesedihan. Betul. Ataupun orang yang baru putus hubungan ke, hubungan tak kesampaian ke dan sebagainya. Mungkin anda boleh kongsikanlah serba sikit tentang jalan cerita lagu ni. Dia cerita ni pasal actually lagu ni dia tentang seseorang yang baru lepas kehilangan dia punya partner lah, ataupun wife ke atau kan. So and but then walaupun diorang dah break up, tapi still both tak boleh move on. Sebenarnya pada hakikatnya tak boleh nak move on. So jadi apa yang macam karakter yang dalam video klip ni, maknanya so dia macam masih di dalam orang kata apa, dalam Kerinduan itu. Betul. Dalam kat rumah dia semua dia nampak recovery orang kata. Dia akan nampak mana-mana dia pergi dekat dalam kawasan rumah dia, memang dia akan nampak wife dia. Dia akan nampak pergi mana saja dia akan nampak. Let go lah. Belum. Dia cuba tapi dia orang kata apa, tak boleh lagi. Kiranya in denial lah lebih Dia kurang. ambil masa lah Betul, sabar. betul. Dia belum jumpa yang lain tu. Nanti dia jumpa yang lain, dia okeylah tu. Betul. Okey, kalau kita cakap tentang lagu ni kan, kita gurau-gurau lah. Kita bercakap tentang lagu ni, setiap lagu yang kita bawakan ni pasti ada mesejnya. Betul. Kalau ini tadi lagu tentang perpisahan, mungkin jodoh yang tak panjang, tak kesampaian dan Betul. sebagainya. Tapi adakah sebenarnya bila memilih konsep lagu yang sebegini, dan juga ada perancangan bahawa kalau mungkin lagu ini sesuai untuk dijadikan untuk OST ataupun runut bunyi drama-drama tertentu? Actually memang masa the moment masa Ajai bagi dengar lagu ni, I dah cakap lagu ni memang quality OST punya material lah cakap kan. So I cakap dia ada tak any specific drama yang nak ambil lagu ni. Saya cakap, dia kata belum lagi. So cakap maybe, cakap tak apalah, boleh kita try lah nanti. Cakap, tapi saya kira kalau dah ditengahkan ni Nain, orang belum mendengar, insyaAllah mungkin ada penerbit ataupun drama yang meminati kalau sesuai. Okey, tapi apa yang menarik perhatian saya juga ialah dikala trend sekarang ni dengan lagu-lagu yang hype, moden dan sebagainya. Tapi Nain memilih untuk membuat lagu yang macam kata saja galau-galau macam. Jadi adakah ini satu strategi ataupun memang pilihan sendiri atau bagaimana? Okey, sebenarnya because lagu
lagu-lagu zaman sekarang ni kalau saya tengok, bukan I have nothing against dengan lagu-lagu zaman sekarang, cuma bagi saya because saya nak come back dengan my vocal. So lagu-lagu galau ni selalunya yang lagu yang ballad macam ni dia actually boleh lagi betul-betul ke depan kan I punya vokal. So kalau lagu macam zaman sekarang ni banyak rangkap pendek. So macam tak ni sangat. Alright, okey. Kita nak kongsikan media sosial Nine di Kaca TV ketika ini. Kalau mungkin mereka nak mengikuti perkembangan terbaru daripada Nine, anda boleh ikuti di Facebook ataupun Instagram Nine sendiri. Tapi Nine tadi dalam klip video tu tengok macam Nine masak kan. Nine pandai masak ke? Tak adalah pandai sangat. Saya just macam dalam tu kira patutnya nak buat salad je sebenarnya tu. Oh, ya ke? Pandai buat salad lah. Boleh lah. Okey. Tak apa. Sebab Nan pandai buat salad, nanti kita akan ada cabaran untuk Nan dengan Farin sebentar lagi. Tapi sebelum tu Nan nak tanya, kalau dalam hubungan lah bersama rakan, dalam hubungan kekeluargaan dan sebagainya, adakah Nan pentingkan privacy? Oh ya, yeah, of course. Tapi at a certain degree lah. Tak adalah sampai macam kalau contoh wife kan, tak adalah sampai semua benda pun tak boleh tahu. Okey, ada limit dia. Kalau macam Farin? Kita sama, kami sama. Ada benda kita boleh tahu, ada benda tak. Bukan ada sebab dia. Dan kita akan bincangkannya. Awak macam mana? Okey. Saya. Pasal awak banyak rahsia yang ramai kita semua pun tak tahu. Apa? Itu kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Pentingnya privacy dalam kehidupan ini. Kalau anda ada sebarang komen ataupun pendapat anda, sila kongsikan bersama kami di Facebook kami seperti mana yang tertera, dan jangan lupa untuk follow juga WHITV3 Instagram kami dan juga TikTok kami. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Banyak rahsia ni. Wanita hari ini. Wanita hari ini. You don't have to fix anyone. You just leave and move on. After all, divorce isn't such a tragedy, but staying in unhappy marriage it is. Divorce. Mimi, cancelkan semua appointment I, please. Baik, Cik Juwita. Cik. Kau nampak tak apa aku nampak? Tu dia dah baca Twitter Cik Azlan lah tu. Pandainya kau dia kena cerai dalam Twitter je. Mimi, Cik Juwita mana? Cik Juwita tak ada, dia dah keluar. Dah keluar? Tapi dia yang suruh saya jumpa dia dekat ofis. Bila? Suami hari. Dia keluar lepas tengok Twitter Cik Azlan tadi. Orang labah dia keluar. Kenapa dengan Twitter Cik Azlan? Yelah, takkan tak apa-apa. You kan rapat dengan dia. Dia tak cerita apa-apa dekat you. Korang, dah lah tu. Pergilah buat kerja. Diamlah Mimi. Cik Azlan tu dah tak tahan dengan panggil buruk dia tu. Itu sebab Cik Azlan sanggup ceraikan dia dalam Twitter. Baik, itu sebagai sebutan drama untuk kita buka topik kita hari ini tentang apa masalah rumah tangga dikongsikan dalam media sosial yang orang tu tak tahu, tapi semua orang lain dah lebih tahu daripada dia. Dah jadi satu masalah pula. Tak ada privacy kalau dikongsikan. Itu sebahagianlah daripada contoh kita bahawa pentingnya privacy ataupun mungkin orang yang tak menjaga privacy. Jadi itu yang kita nak bincang hari ini bersama tetamu-tetamu kita. Kita terus bersama dengan bersama kita Aisyah Azman. Apa khabar Aisyah? Sihat alhamdulillah. Dan Nain terus bersama dengan kita kembali bersama kita, dan juga Cik Fazli Aziz, kita perlu motivasi yang seperti biasa sentiasa kacak bergaya. Alhamdulillah. Makan belum? Alhamdulillah. Itu belanja. Dia diet. Cik Fazli tak perasan dia kurus. Okey, kalau kita bercakap tentang privacy ni, mungkin konteks ataupun konotasinya berbeza-beza bagi setiap individu. Ada orang yang merasakan dengan siapa dia nak berkawan, dengan siapa ataupun apa kehidupannya itu privacy. Ada ruang ataupun dinding di situ. Tetapi ada juga dalam individu tertentu merasakan bahawa konotasi privacy itu hanya antara dalam kalangan pasangan saja. Jadi Cik Fazli, sebagai pembuka bicara kita pada hari ini, apa yang perlu kita kongsikan kepada penonton ini? Mungkin ada perbezaan ataupun dinding-dinding yang berbeza dalam maksud privacy itu sendiri.
Pada saya, bila kita bercakap tentang privacy, seorang yang normal ni memang dia ada privacy dia. Cuma level of privacy itu tidak samalah. Sebab artis ada part-part yang didedahkan kepada orang umum, kan, pada orang awam. Dan saya yakin kalau jadi artis pun tak semua site kita nak dedahkan. Hanya site yang kita nak orang tahu saja yang kita nak dedahkan, dan site yang tertutup yang kita tak nak orang tahu tetap kita akan lindunglah. Sebab apa? Memang itulah dia sebagai seorang manusia yang normal. Sebab dia ada 4 fungsi sebenarnya. Kenapa privacy ni penting? Pertama, P adalah dipanggil personal autonomy. Sebab bila orang tahu tentang maklumat kita ni, kadang-kadang dia boleh memanipulasikan kita. Betul. Kan? Dia boleh memanipulasikan kita. Contoh, saya tahu Fahrin tinggal kat mana, saya tahu dia pakai kereta pun, nombor pelit anak berapa orang, tahu nama, detail, nombor IC semua kan. Jadi kalau saya nak offer produk, apa produk yang akan kena dengan dia, so itu akan memudahkan untuk dimanipulasi. Betul. Sebab itu penting untuk privacy dijaga supaya apa? Supaya kita ni tidak senang ataupun tidak mudah dieksploitasi. Scammer sebenarnya pun kadang-kadang scammer yang mahir ni, dia bukan buat secara on the spot tu, tidak. Dia akan kaji dulu latar belakang. Sebab apa dia akan dapatkan maklumat? Sebab apa nak manipulate? Okey. Itu pertama. Yang kedua adalah pentingnya privacy ni adalah untuk emotional release. Sebab kita nak release emosi kita ni bukan pada semua orang. Betul. Kan? Tapi pada orang yang kita percaya. Sebab itu bila kita sebut tentang privacy ni, ada orang-orang tertentu yang kita nak fokus pada dia. Kita tak akan pergi pada orang lain. Contohnya suami isteri lah. Kan? Maknanya sepatutnya luahan emosi itu pada suami ataupun pada isteri, bukan pada orang luar. Sebab apa? Itu privacy. Yang ketiga adalah dipanggil self actualization lah. Maknanya kita ni kita berhak untuk self autonomy. Kita berhak untuk memilih sesiapa yang kita nak berkawan. Ini saya nak cerita tentang fungsi privacy dulu. Kemudian dia ada satu lagi adalah limited and protected communication. Maknanya kita nak bercakap dengan siapa, kita nak berbual dengan siapa, itu pilihan kita. Itu fungsi privacy. Maknanya kita tak akan bercakap satu benda dengan semua orang, tak ada. Betul. Kan, saya bercakap dengan Farid hal yang ni. Yang saya rasa sesuai, yang tak sesuai saya tak bercakap. Maknanya itu fungsinya. Jadi bila kita bercakap tentang privacy ni sebenarnya adalah dia sebenarnya bergantung kepada kita, dan yang penting adalah sejauh mana ianya tidak menjejaskan kesihatan mental kita. Sebab saya akan kait dengan kesihatan mental. Kenapa? Kenapa macam ni? Sebab kalau ada orang tahu benda yang saya tak nak orang tahu, adakah ia menjejaskan emosi saya? Of course akan terjejas. Orang tahu aib saya, mesti saya terjejas. Orang tahu perkara, contoh kan. Saya bagi contoh lah. Farin nak tak orang tahu berapa gaji Farin? Berapa income Farin? Tak nak, tapi kalau Rizal dia saya boleh beritahu dia. Minta up gaji sikit. Tapi ada yang tahu LHDN. Itu macam mana itu privacy itu pula. Sebab itu bincang lain, itu ada orang buat buka pejabat signboard pun tak letak sebab jangan elak juga kan. Mungkin gaji orang nak kita mungkin masih boleh consider, tapi hutang. So itu semua sebenarnya privacy yang kita nak jaga untuk kesihatan mental diri kita. Okey. Dan bahasa mudahnya berbalik kepada asasnya adalah saya kira bukan hal gaji saja, mungkin macam-macam lagi lah kan. Banyak benda lagi lah sebenarnya. Okey. Saya nak tanya pada Aisyah sekarang. Mungkin kita ada kesinambungan daripada Cik Fazli katakan. Okey, sebagai seorang selebriti, macam mana Aisyah menyediakan ataupun menggariskan apa yang kau boleh kongsi, apa yang tak? Kerana kadang-kadang kita menjadi satu komitmen dan keperluan juga untuk mendedahkan sesuatu. Tapi Aisyah letak garisan tu macam mana? Kalau pendapat Aisyah lah, untuk sebagai seorang selebriti ni dia tak memilih untuk nak berkongsi semua benda, sebab benda tu tak perlu pun. Kalau macam kat social media, kita akan pilih mana yang kita nak kongsi. Contoh macam privacy dari segi hubungan dengan sesiapa. Macam dulu Aisyah berkongsi semua benda sebab mungkin masa tu Aisyah terlalu baru. Macam sekarang Aisyah lagi tahu macam selok-belok netizen ni macam mana. Diorang kadang-kadang kita tak share pun dia korek. So macam kita akan share mana yang patut kita share, mana yang kita rasa macam tak payah nak share, tak perlu, kita tak payah share. Itulah. Itu memang pilihan yang bijak jugalah. Dan kalau kita bercakap apa yang Aisyah kongsikan ni, kembali juga kepada Nan dan apa yang telah pun Cik Fazli kongsikan tadi, ada pelbagai kategorinya. Privacy tu kan Nan kan. Mungkin bila kita dah bahagikan kategori itu sebagai seorang individu, sebagai seorang selebriti dan juga sebagai seorang suami, kita mungkin perlu menjaga adab, batasan dan juga privacy itu sendiri. Jadi macam Nan sendiri, bagaimana Nan nak membezakan contoh privacy dengan peminat, contoh di media sosial, tapi privacy antara pasangan ni, sebab kadang-kadang ada dalam kalangan pasangan ni, contoh dia benda yang simple, ini perkara normal lah. Kita memang ada password dekat telefon kita, pasangan kita tak tahu. Kadang-kadang privacy benda-benda yang penting, contoh yang
kita tak tahu kalau mungkin berlakunya sebarang kecemasan ataupun kemalangan dan sebagainya, itu mungkin boleh menimbulkan masalah. Betul. Macam mana Naim? Jadi okeylah, kalau in terms of macam tu, itu dah membabitkan safety kan. So macam masa I ada wife dulu. So all the password untuk I punya phone, I punya Instagram ataupun any social media platforms, I akan bagi dekat dia, banks of course. So benda-benda ni semua I akan bagi. Tapi of course kadang-kadang ada juga benda yang privacy tu dari segi kerja. Macam kerja-kerja saya ada tak semuanya benda yang saya boleh bagi tahu. Pasal kadang-kadang benda mungkin kadang tu stres kita ni, kita bawa balik ke rumah cerita kat dia pun jadi stres sekali kan. So banyak benda yang kadang ada setengah-setengah tu I simpan sikit, ada yang I bagi. Okey, saya rasa lepas ni penonton-penonton suami dia balik dia kata, Naim tu kongsi password Instagram. itu yang saya nak sambungkan. Saya nak sambungkan Cik Fazli ni. Bila saya okey, tapi cuba tidak jadi saya. Kenapa dia boleh share password Instagram dia? You tak boleh kan? Penonton. Okey, saya anggap ini juga ada manusia berpautan beza-beza. Pendirian juga berbeza-beza dan juga cara berbeza. Okey, jadi untuk kita memperjelaskan macam Fiza kata macam ni, mungkin ada juga para suami atau rumah tangga, bukan saja kata suami. Kadang-kadang ada isteri juga banyak merahsiakan daripada pasangan lah. suami kan. Okey, jadi apa yang kita boleh katakan dalam ni, apa patut kita share, apa yang tidak dan sebagainya. Saya ada 4 perkara yang sebenarnya kita tak boleh letakkan sebagai satu privasi dalam rumah tangga. Maknanya antara suami isteri. Pertama adalah kedudukan kewangan. Yang ni sebenarnya tak boleh jadi satu privasi. Maknanya suami tak boleh rahsiakan kepada isteri, isteri tak boleh rahsiakan kepada suami. Maknanya kedudukan kewangan ni maknanya berapa kemampuan, gajinya berapa, pendapatannya berapa. Setuju. Kenapa saya kata benda ni tak boleh terlalu dirahsiakan? Sebab expectation isteri, katakan gaji kita katakan 30,000, isteri menganggap gaji kita 30,000. Jadi bayangan dia 30,000 maknanya dia nak layanan yang dia dapat keperluan berasaskan nilai 30,000. Kan? Tapi kalau dia tahu hakikat sebenarnya gaji kita sebenarnya baru 5,000. Maka dia kena realistikkan harapan dia sesuai dengan keperluan kemampuan kita. Faham? Kan? Itu satu dari segi financial. Hutang. Sebab tu hutang ni sebenarnya kita kena telus. Pasangan kita kena tahu apa kita hutang. Tapi setengah-setengah suami dia berhutang, dia tak beritahu. Dia masuk MLM ke dia tak beritahu. Biar abang settle. Dia buat loan dulu kan. Dia baca, aku boleh. Biar abang settle lah. Sebab bila dia nak buat loan, kan aku bini tahu, bini marah. Kan sebab bini tahu kita punya karakter macam mana. Jadi dia tak beritahu. Bila tak beritahu, bila hadapi masalah, itu akan menimbulkan lagi tekanan. Isteri tengok, gaji mana duit gaji pergi? Padahal bayar loan tu tak segitu. Nasib baik bayar loan. Kalau bayar benda lain. Okey, itu pertama. Yang kedua, yang perlu dibincangkan juga, maknanya tidak boleh dianggap sebagai satu privasi adalah hala tuju karier. Suami isteri kena bincang hala tuju karier. Sebab hari ini, pada saya, isteri hari ini berkerjaya. Suami berkerjaya itu biasalah. Maknanya, hala tuju kedua kerjaya ke arah mana nak pergi sebenarnya mesti dibincangkan bersama. Sebab bila kita sebut tentang privasi, dia bukan pilihan peribadi semata-mata bila kita dah bersuami isteri. Dia adalah mesti pilihan bersama, kena ada persetujuan bersama. Benar. So bila tak bersetuju bersama itu ada masalah. Yang ketiga yang perlu dibincangkan, ini bukan isu privasi, adalah maaf saya sebut tentang hubungan intim. Kesukaan, tak suka, apa cara, kaedah, yang ini mesti dibincang secara terbuka suami isteri. Dia bukan isu privasi. Dan yang keempat adalah sikap lah, tentang apa yang awak suka, apa yang saya tak suka, apa yang awak suka, apa yang awak tak suka, itu perlu dibincangkan. Okey. Jadi sebenarnya ada banyak perkara yang boleh dibincangkan dan ada perkara yang kita ingatkan malu untuk dibincangkan ataupun privasi, tapi sebenarnya itu bukanlah privasi, khususnya dalam konteks hubungan suami isteri. Farid, boleh tak kita baca komen daripada Direct Farhan? Dia kata setiap orang ada privasi, tak semua perkara boleh dikongsikan. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Seperti semalam saya upload gambar saya minum kopi, tapi ada kawan saya menangis sebab tak ajak dia. Macam mana tu? Allah. Ini emosi ni. Itu privasi ke? Kena jumpa kaunselor tu. Okey, dan kemudian ini pun kita boleh kongsikan juga. Sekarang ni semua orang ada kamera, ada video. Mazila Mansur ni pun menarik juga sebenarnya ni. Kadang-kadang selebriti selalu ada masalah macam ni. Hangat betul kalau ada orang cuba ceroboh privasi. Kadang tu orang ganggu tengah ambil video pun boleh perang besar.
Macam tu pula Cuma kadang-kadang macam you lah selebriti kan, macam Nain dan juga Aisyah kan. Kita tengah makan ke dengan keluarga dan sebagainya, orang rakam-rakam curi report cara tak minta izin. Dan kadang-kadang video yang diambil separuh jalan tu mungkin memberi konteks ataupun penceritaan yang berbeza dengan keadaan sebenar kan. Betul. Jadi okey, kalau macam tu dengan Aisyah. Okey, jadi bagaimana pula lah sebenarnya dalam kita nak menggariskan satu privacy kepada kita dan nak orang faham. Kadang-kadang bila kita jadi selebriti, kau kena cerita semua. Kau seorang selebriti, ini marketing kau, ini cerita kau, semua orang kena tahu ni. Jadi bagaimana Aisyah menetapkan pendirian itu? Di mana sebenarnya kadang-kadang orang kata mungkin kita terlepas peluang ke kalau kita tak berkongsi dan sebagainya. Jadi macam mana Aisyah punya pendirian tentang tu? Kalau kita nak berkongsi tentang keluarga, tak ada masalah kot. Kalau macam hubungan kita dengan contoh kalau dah berkahwin, kalau yang dengan partner, itu akan ada had dia kot bagi Aisyah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa rasa perasaan orang bila kita share. Contoh macam kalau dari segi kehidupan harian kita pun kita tak boleh nak share semua. Sebab kadang-kadang kita tak tahu macam mana kehidupan orang lain. Kadang-kadang orang tak boleh nak terima benda tu. Mungkin atau ada rasa cemburu atau ada rasa macam tak suka. Jadi kita nak elak perkara-perkara negatif bila kita share something tu. So Aisyah akan tapislah setiap apa yang Aisyah share. Dan Aisyah pun akan selalu tanya mak Aisyah juga, macam Umi okey tak kalau Aisyah share macam ni. Kalau Umi rasa tak okey, Aisyah tak post. Lagi-lagi macam sekarang dah bertudung kan. Lagi macam kita kena limitkan apa yang boleh kita share, apa yang boleh kita tak share macam tu. Tapi Aisyah setuju ataupun tidak kalau kita katakan privacy ni juga adalah pilihan. Contohnya sebagai seorang selebriti kan, kita sebenarnya boleh je buat satu lagi akaun yang private. Yang mana yang itu buat fake account. Betul tak? Maksudnya kita boleh buat satu akaun yang private. Yang mana itu memang rakan-rakan kita yang kita percayai ataupun rakan-rakan karib. Sebab kadang-kadang walaupun gambar kita dengan keluarga contohnya kan, kadang-kadang kan tak berapa sesuai untuk dikongsikan dengan orang ramai dan sebagainya. Setuju atau tidak saya katakan itu satu pilihan? Aisyah setuju itu satu pilihan. Dan macam sekarang pun macam Instagram pun ada yang macam close friend. So macam kat situ Aisyah akan post benda-benda yang tak perlu Aisyah untuk share dekat public. Aisyah akan share dekat close friend saja. Jadi close friend pun janganlah pula dikongsikan. Pula dia kongsi kat orang lain, dia tak faham pula. Betul. Penat lah ada dua akaun, dua telefon pun saya tak ada kan. Okey, Nain, berbicara balik tentang tadi kita dah sebut sebelum kita ke udara ni kan, kata kadang-kadang orang perempuan dengan orang lelaki ni cara dia melihat sesuatu perspektif ni berbeza. Privacy mereka melihat privacy ni juga berbeza. Jadi macam mana Nain boleh ceritakan tu? Okey, kalau kita ikutkan macam mana cakap kadang-kadang perempuan ni kan overthinking pun ya juga. Yalah betul. Pasal certain tak semua. Kan belajar dari pengalaman kan. Perempuan ada insting. Insting kuat kan. So kadang-kadang because bila lelaki ni kadang-kadang dia contoh kita sebagai selebriti kan. Kalau kita pergi buat kerja kita ke benda semua kan, bila kita ada certain contoh lah kalau ada kita punya orang-orang yang sekeliling kita ni yang kerja perempuan, pasal you involved dengan a lot of people, especially kadang perempuan cantik ke benda semua kan. So of course bila wife tahu, kalau dia tahu, dia akan jadi macam wah suka kan. Padahal kita tak ada apa pun. Padahal kita macam tak ada benda pun lah. Tapi so benda-benda macam tu saya akan end up macam tak cerita lah. Tapi kalau kantor sendiri tu, kalau ada orang tangkap gambar ke dekat tempat tu tiba-tiba ada keluar ke apa, dan I cakap kita come clean lah. Cakap tak ada apa pun, cakap dia lepak. Tapi selalunya macam itulah, dia akan jadi macam alamak benda ni tak ada apa pun. Kan? So that's why I have to, kadang tu bila benda-benda macam ni I akan terus terang ataupun I tak cerita pun. Okey. Nampaknya deep pemikiran awak tu. Tapi sambil awak nak fikir nak tanya soalan seterusnya tu kepada Cik Fazli, saya dengarkan dahulu pandangan orang ramai tentang topik ini. Ya, kita dengarkan. Awak boleh awak lontarkan. Saya fikir. Pendapat saya, privacy ni memang sangat penting lah. Tapi bergantung pada dengan siapa kita nak share. In terms of macam kalau dengan family, kalau benda tu perlu kita share untuk kebaikan diri kita, then okay. Kalau dengan media sosial tu rasanya macam ada batasannya. Saya rasa privacy ni sangat penting, terutamanya kalau melibatkan media sosial lah.
okey, tak semua orang perlu tahu apa yang kita sedang buat, apa yang kita akan buat. Biar kita sendiri yang tahu. Pada pendapat saya, privacy ni penting juga kita nak jaga sebab tak semua orang suka kita kan. Jadi ada benda yang kita perlu share, ada benda yang kita perlu simpan. Yes, kita kena beritahu. Sebab banyak juga kes yang terjadi bila berlaku kematian suami, isteri tak tahu PIN number. Jadi masalah. Kemudian banyak benda yang tak boleh selesai. Jadi bagi abang, kita bila kita berumah tangga, kita kena percaya pada pasangan kita. Dan apa sahaja yang kita buat, maknanya PIN number kita, akaun apa semua yang privacy yang ni anak-anak mesti tahu, wife mesti tahu. Kalau password, username atau apa-apa yang berkaitan tu, saya rasa tak perlu. Benda ni penting supaya kalau jadi apa-apa pada diri kita, senang untuk mereka log in, padam segala maklumat tentang diri kita. Yalah, kita dah mati kan, siapa yang nak tolong kita? Kalau orang yang kita sayang tu kita percaya, saya rasa boleh je kalau kita nak share. Sebab contoh kalau nombor akaun kita kan, kalau apa-apa jadi kat kita, dia orang boleh keluarkan duit sebelum dibekukan bank kita tu. Okey, pelbagai pendapat yang dilontarkan, tentu memang pendapat yang berbeza, tapi ramai juga yang bersetujulah tentang kita perlu ada batas tentang perkongsian kita ni. Okey, tapi bila kita bercakap tentang privacy dan juga apa yang telah pun dikongsi oleh penonton tadi, kita dah kongsikan beberapa konteks ataupun bahagian tentang privacy ini, media sosial, pasangan dan sebagainya. Tapi tentang password tu tadi kan, kalau kita bercakap tentang satu konteks yang lain, kadang-kadang kita rasa pasangan kita ni kalau tak nak kongsikan password dia, mungkin kita fikir orang perempuan lah kadang-kadang kan, dia fikir kita mengaku dah juga. Mungkin kita overthink pasangan kita ni mungkin ada sorokkan sesuatu di belakang kita dan sebagainya. Tak ada. Tapi Cik Fazli, pentingnya untuk contohnya kan, bukan password media sosial saja. Password macam tadi tu, perbankan, password ataupun nombor PIN kad bank dan sebagainya. Ini mungkin satu perkara yang dilihat sebagai perkara yang remeh, namun hakikatnya jika berlaku sesuatu perkara, ini adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk keluarga melangsungkan kehidupan. Pertama kita kena tengok dua benda lah. Pertama kita sebut tentang perkongsian tadilah, password telefon dan sebagainya kan. Saya setuju orang perempuan ni dia ada sudut pandang yang sedikit berbeza. Sebab bila kita sebut tentang hubungan, dia berkaitan dengan dua perkara. Iaitu kepercayaan dan keterbukaan. Kan? Jadi sebab bila tak terbuka, mesti ada sesuatu. Itu pemikirannya. Bila tak terbuka, kenapa tak dedah? Kenapa ni? Sebab pada orang perempuan, bila dah berkahwin, kita mesti berkongsi segala-galanya. Ya, betul. Sedangkan orang lelaki berbeza cara pemikirannya. Orang lelaki, bagi ini mungkin sebahagian lelaki. Pada saya, sebahagian orang lelaki, dia kata, ada perkara yang kenapa kita tak nak cerita? Sebab kadang-kadang kita nak melindungi orang perempuan. Kita tak nak dia overthinking. Kita tak nak menyusahkan dia. Kita tak nak dia serabut. Jadi salah satu cara ni kita elakkan dia daripada berfikir. Dengan tidak memberitahu. Cuma di sinilah pentingnya. Baik hati. Betul juga. Kalau itu sudut pandangnya, insya-Allah akan harmoni lah. Cuma penting perbincangan tu. Adakah bila contoh tak bagi password WhatsApp, contoh telefon, adalah sesuatu yang menandakan bahawa ada isu? Ini sebab pada saya kadang-kadang benda ni bergantung pada suami isteri itu sendiri. Kalau contoh, saya ada password, isteri saya ada password. Dan kami masing-masing faham, masing-masing respect. Tak ada isu. Saya mencelah sikit Cik Fazli. Saya rasa kadang-kadang penting juga password ni. Contohnya, kalau kita ada pekerjaan, tiba-tibalah pasangan tu jenis yang suka tengok password tu. Betul. Jadi dia dah terbuka perkara yang penting, jadi mungkin menyebabkan masalah pada kerja. Itu saya setuju juga. Betul. Tapi kalau password yang lain tu, macam mana pula Cik Fazli? Sebab itu saya sebut dua perkara. Itu perkara pertama. Perkara kedua adalah contingency plan. Okey. Maknanya ini dari satu sudut yang berbeza lah. Maknanya bila kita sebut tentang andai kata kalau kita meninggal dan sebagainya. So, apa contingency plan yang perlu kita ada untuk memudahkan pasangan kita menguruskan segalanya? Sebab itu saya sebut tentang financial tadi. Hutang. Kan? Jadi, bila isteri kena tahu. Suami kena tahu apa hutang isteri, isteri kena tahu apa hutang isteri. Jadi, at least bila kita meninggal, dia tahu macam mana apa yang perlu diuruskan segala. Dan juga dari segi kewangan lah. Mana password banking dan sebagainya. Itu memang kena ada di satu tempat. Cuma, pada saya, bila dah diberitahu, isunya adalah tentang apa dia? Dah tahu tengok-tengok punya Farin, ya Allah banyaknya duit dia. Di situ datang keinginan baru kan. Jadi macam mana? Contoh. Sebab itu pada saya begini, maknanya penting dalam rumah tangga satu benda yang kita tak boleh elak, perbincangan.
Perbincangan, keterbukaan, dan bila kita bincang dan kita kena setkan, okey, ini keadaan dia, so apa kita nak kena buat? Ini keadaan dia, apa kita nak kena buat? So di situlah baru masing-masing boleh menerima keadaan sebenarnya, realiti. Kadang-kadang setengah suami, maaf saya sebut, dia tak nak beritahu keadaan sebenar diri dia. Kenapa? Sebab dia nak dilihat bagus, dilihat okey, dilihat ni. Sedangkan hakikat sebenarnya berbeza. Benar. Jadi itu menyusahkan diri dia balik. So bila menyusahkan diri dia balik, akan menjejaskan hubungan. Benar. So pada saya dua benda ni, pertama isu tentang password dan sebagainya, ini bergantung kepada keterbukaan dan juga kepercayaan. So jangan salah tafsir lah. Kadang-kadang tak bagi password, kenapa? Tafsir, mesti ada pelain, mesti ada apa-apa. Dan kadang-kadang bila keterbukaan sangat pun, kadang-kadang dia macam ni, kalau nak curang ni, ada password bagi password pun kena berlaku juga di luar ni. Betul. Yalah, betul. Betul. Password tak menjamin kesihatan. Kadang-kadang benda tak ada apa-apa, jadi apa-apa. Ada kawan saya cerita kat saya lah. Encik Fazli, ini bukan dalam kalangan pasangan je, password ni. Contohnya kalau macam kita yang mungkin belum lagi mempunyai pasangan, penting juga untuk kita kongsikan nombor-nombor penting ni kepada individu yang kita percayai, supaya kalau berlakunya sesuatu kepada kita, mereka bolehlah membantu kita. Nak zaman sekarang ni nak kita nak perlukan duit untuk uruskan urusan-urusan tertentulah. Mana awak boleh percaya saya, nanti kongsi. Okey, baik, ini ada satu yang menarik kita nak kongsikan daripada Devi Baringbing. Okey, Devi kata privacy itu penting, tapi kalau dalam suami isteri macam saya dan suami lah, siap handphone password semua sama-sama tahu dan nak pegang itu tak ada masalah, sebab suami tak ada apa pun sebarang privasi, melainkan pada orang lain. Kerana bagi kami pasangan adalah teman kita, sahabat kita. So bila sama-sama penting kan, kalau kita tengok apa tu maksudnya, tak apa, pakai privasi macam tak best lah. Maksudnya dia tak ada privacy lah. Maksudnya boleh pegang telefon, tak ada password dan sebagainya pasangan ni. Okey, tak apa. Okey, sedikit sebanyak kita tanya. Okey, cuma saya mungkin nak tambah sikit lah. Saya kira sebenarnya perbincangan tadi tu tentang mungkin hari ini dah terbuka kepada pasangan-pasangan dalam sana. Mungkin apa yang kita ada privacy, bincangkan juga. Tetapi tentang contingency plan tu, sebenarnya kita dah sesama pasangan dah kena bincang. Macam mana kalau apa-apa jadi kat awak? Macam mana apa kerja kita nak letak rekod ni di mana? Itu kena ada satu persetujuan. Okey, kita dah bincangkan yang lain-lain tu. Tapi saya nak tahu juga, okey, dari sudut pandang selebriti lah, macam Aisyah ni, apakah keburukan kalau kita ni terlalu terbuka? Yang mungkin ramai orang tak faham, ramai orang tak tahu. Apa sebenarnya boleh jadi pada kita? Kalau keburukan ni, kalau macam selebriti, dia tak lari daripada kontroversi lah. Sebab orang ni akan sentiasa mencari buruk kita kan. So bila kita terlampau share sangat everything, orang akan senang untuk nak attack kita. Sebab dia tahu mana kelemahan kita. So kat situ akan membebankan kita pada satu hari yang di mana kita di lambung kontroversi tu. Jadi perkara itu yang kita perlu jagalah, berjaga-jaga. Okey, tapi setuju tak kalau saya kata kadang kita ni terlalu asyik berkongsi. Tetapi kita sendiri tak tahu macam mana nak menghadapinya. Kita kongsi macam-macam, lepas tu orang keluarkan kritikan, keluarkan komen, kita sendiri nak marah sendiri. Betul tak kan? Dia macam mana tu? Selalu ramai orang macam tu. Maksudnya dia decide untuk share, lepas tu dia tak boleh nak terima bila orang kritik. Kita bertanggungjawab dengan apa yang kita buat naik. Tetapi kita sendiri yang tak boleh terima. Bila orang komen. Macam mana? Kalau macam Aisyah rasa macam kalau Aisyah dah decide untuk nak share tu, tiba-tiba orang nak fikir negatif juga, Aisyah cakap tak apalah, terpulang pada dia untuk nak bash atau nak fikir perkara negatif tu. Tapi sebab bagi Aisyah, bila Aisyah dah post tu, itu adalah perkara yang terbaik. Maksudnya kalau macam dirasa macam benda tu negatif, itu dia punya hak. Sebab masing-masing ada hak masing-masing kan. Masing-masing juga ada pendapat masing-masing. Mungkin ada kena-mengena dengan komen ini daripada Amin Nuruddin. Dia kata setiap orang perlukan privasi sendiri. Apa yang penting, kita perlu tahu baik buruk sesuatu perkara sebelum kita buat. Contohnya, jika gambar yang tak sesuai dan kita sendiri tahu akan membawa pada keadaan negatif, kenapa kita perlu kongsi di media sosial? Apa yang penting, kita perlu tahu baik dan buruk akibat daripada perkara kita buat sendiri. Sama macam apa yang Aisyah kongsikanlah. Okey, mungkin Nan sendirilah kan, bila bercakap tentang konteks privacy ni, kita dah kongsikan tadi, bagi Nan sendiri, apa sebenarnya perkara-perkara yang memang menjadi satu privacy buat Nan yang memang Nan takkan kongsikan di media sosial? Kalau macam untuk Nain kan, especially nombor satu yang saya takkan share ni, mungkin orang lain berlainan pendapat, tapi bagi saya anak-anak saya. Sebab saya takkan dedahkan diorang, saya takkan orang kata share kan. Because
dia bukan apa tau, sebenarnya untuk kebaikan diorang juga sebenarnya. First of all, nanti kadang-kadang orang dekat budak-budak kat sekolah ni kadang-kadang dia boleh buat benda tu jadi bahan ejekan ke, kadang-kadang kita tak tahu kan. And then kalau contoh satu lagi, kalau kita ada buat salah, kita ada buat salah lagi, oi bapak engkau ni kan. So diorang akan terpalit sekali kena tak pasal-pasal kan. So benda-benda macam tu I akan prefer untuk not to share. And then kata kalau macam hal keluarga pun, contoh kata kalau I dengan fans I akan cerita tentang my family up to just to a certain extent je. Yang atas. Surface je kan. Tak adalah sampai macam kakak saya tu sebenarnya dia ada ada bisul kat ni, apa benda-benda macam tu. Betul je contoh kan. Maknanya kita pula secara tak langsung kita nak berkongsi tapi kita dah tercerita pula tentang hal aib orang lain. Okey, Cik Fazli. Okey, ini mungkin satu panduan jugalah. Kalau tak sempat sembang secara panjang, tapi secara asasnya, apa sebenarnya kita boleh kongsi? Apa yang tak patut kita kongsi sebenarnya? Dia sebenarnya kalau bercakap berkenaan apa yang boleh, apa yang tak boleh, sebenarnya agama yang dah tentukan apa yang boleh, apa tak boleh. Itu peringkat asasnya lah. Maknanya dasarnya itu. Contoh, aib rumah tangga. Kan, bercerai ke apa isu, jangan sebar di media sosial. Saya sangat menentang penceritaan, pendedahan di media sosial. Sebab apa? Sebab kita takkan jangka apa impak yang akan berlaku. Kalau positif tak apa, kalau negatif. Kan? Kita dah tengok banyak kes-kes viral yang akhirnya dia jadi plot twist lah cerita dia. Yang ni dapat support tiba-tiba dah tutup, tukar tempat kerja dan sebagainya, yang kita tak tahu sampai sekarang. Betul. Dan orang netizen ni bukan follow setiap pergerakan kita. Betul. Waktu kes tu naik, masing-masing sokong lah. Lepas tu bila dah masing-masing teruskan kehidupan sendiri. Betul. Jadi pada saya itu saya tak bersetuju. Itu satu lah. Yang kedua adalah selepas agama adalah pilihan lah yang kita selesa dan tak selesa. Sebab saya yakin yang kita pilih ni adalah yang sesuai dengan karakter kita. Saya bagi contoh, Nain tak cerita pasal anak. Sebab apa? Dia rasa itu yang terbaik untuk dia. Tapi mungkin ada orang cerita pasal anak. Macam saya letak juga kadang-kadang gambar anak kan. Saya letak kadang-kadang. Sebab apa? Sebab saya bukan artis. Saya artis. Jadi kesannya berbeza. Jadi bergantung kepada keselesaan masing-masing. Tetapi yang memang dilarang oleh agama juga adalah mendedahkan aib kita. Dosa-dosa kita, apa yang kita buat. Betul. Nak buat dosa, diam. Jangan letak. Betul. Sebab kita ada waktu yang kita lemah, ada waktu yang kita tak mampu nak handle dan sebagainya. Maaf, saya tengok baru ni ada budak pakai tudung minum air dalam keadaan dia down dan sebagainya. Kita tahu masalah down itu satu part, tetapi masalah melakukan dosa secara berterangan. Hari ini sebenarnya masalah kita apa dia tahu? Media sosial. Ya. Sebab hari ini kita kata kita nak jaga privasi dan aib. Tetapi berapa ramai hari ini orang yang buka seluas-luasnya privasi hidup dia, buka seluas-luasnya aib dia, dan ramai follower masuk. Betul. Kan? So ramai pula orang ni. Dan berapa ramai hari ni yang memang bangun daripada tidur, bangun pagi live berurusan. Betul. Dan dia ramai follower. So akhirnya dia hilang privasi dia, dan sampai satu masa saya yakin dia akan mengalami masalah kegangguan kesihatan mental. Ya, betul. Sebab apa? Sebab fitrah kita nak ada waktu kita bersendiri. Betul. Ada waktu kita nak seorang. Walaupun kita suami isteri kan, ada waktu suami dia nak duduk seorang-seorang dia. Dia ada waktu dia antara mungkin dia dengan Tuhan dia. Kan? Sebab itu fitrah dia. Kan, waktu nak urus emosi dan sebagainya. So pada saya menentukan ini, pertama agama sebagai asas, kemudian barulah kita pilih apa yang sesuai, apa yang tak sesuai dengan kita. Saya suka kesimpulan yang diberikan oleh Cik Fazli itu sendiri. Apapun ini adalah pilihan, tetapi yang paling penting, paling utama kita jadikan agama itu sebagai sumber rujukan ataupun asas kepada apa saja yang ingin kita lakukan. Itu yang paling penting sekali. Betul. Fizaz ni macam apa pendidikan awak tentang privasi ni? Saya memang ada privasi, tapi saya pun banyak juga ni. Walaupun kita seorang kadang-kadang, tapi saya pun ada masa yang saya tak suka saya diganggu. Saya memang nak seorang-seorang. Tapi dari segi privasi lain, sebab saya belajar daripada keadaan atau pengalaman yang berlaku sewaktu arwah kakak saya sebelum meninggal dunia. Dia perkara-perkara yang penting seperti nombor PIN dan sebagainya dah diserahkan kepada kami adik-beradik. Bukan kepada semualah, kepada kami, beberapa orang kami. Dan jadi selepas arwah meninggal tu, urusan-urusan tu alhamdulillah lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi privasi tu perlu ada, tapi pilihan macam Cik Fazli katakan. Betul. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tamu kita untuk segmen yang ini. Saya memilih untuk privasi, boleh tak lepas ni? Tak boleh.
Semoga apa yang kita kongsikan melalui topik privacy ini menjadi manfaat kepada anda yang mungkin dalam kesukaran, kebingungan untuk buat keputusan perlu ke tak perlu ke share dan sebagainya. Jadikan agama sebagai asas dan kemudian bergantung kepada pilihan kita sendiri. Tapi selepas ini tak ada privasinya, kita nak kongsikan kepada anda penonton cabaran untuk Nain dan juga Farid Ahmad. Nak tahu Saya? Cik Fazli sekali. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, tadi kita cakap tentang privasi kan, tak ada privasinya. Ini cabaran kepada tetamu-tetamu lelaki kita hari ini. Maknanya selalu isteri-isteri yang buat kerja rumah dan sebagainya. Tapi sebenarnya lelaki tak kurang hebatnya. Cabaran anda bertiga dalam masa 1 minit setengah adalah membuat kerabu ikan bilis yang paling sedap di wanita hari ini. Silakan. Okey, seminit bermula dari sekarang. Okey. Sedap ikan bilis. Awak janji awak rasa saya punya Saya rasa semualah. Nak tengok siapa yang paling sedap. Nampak macam Nain dah biasa buat Awak pernah ke buat tu Farid kat rumah? Salah. Cik Fazli kat rumah ada pembantu rumah yang buat. Tiba-tiba kat WH kita suruh dia buat kerabu. Tengok sampel tau. Saya okey je. Kalau macam ni jenis meniaga kedekut ni. Ujang punya. Dia kalau nasi lemak tu dia kira kacang tu. Bang, saya nak pedas sikit bang, masal lebih. Barang mahal sekarang ni. Barang mahal betul. Oh, ikan bilis mahal sekarang Bang, saya nak yang ada sos ikan, tak ada. Apa tak lagi? Air tangan dia penting. Tak kisah. Dia sebenarnya tak kisah, bukan semestinya guna semua bahan. Kita nak tengok gula siapa dia? yang paling tapi dia orang tak gula kat sini. Salahkan penerbit. Okey, Cik Fazli okey ke? Cara gaul tu nampak bergaya. Nain. Ini dah bukan kerabu, ni dah macam buat itu macam gaul nasi sendiri nak makan. Okey. Lain tau kalau buat untuk segi makan lain dia punya portion ni. Tapi dia kena ada ni sos ikan apa ni penerbit? Mana sos ikan sos ni? Sos ikan dengan gula tak ada commercial break Tapi bermakna kalau sedap juga ni. Maknanya memang kita terror aja. Betul. Yang penting confident je. Tapi sedap bau dia. Okey. Teruskan buat. Kita nak berehat dahulu seketika. Sementara ni mungkin sempat taklah dia pergi kafe minta gula sikit. Saya yakin dah sedap. Kita berehat dahulu seketika. Lepas ni kita nak rasa sedap ke tak sedap mereka beli kerabu ni. Jangan ke mana-mana. Kita rasa sendirilah dulu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sedapnya ikan bilis ni. Rangup. Ikan bilis saja dah sedap. Ikan bilis saya tapi tak tahulah kalau jadi kerabu rasa dia macam mana. Belum lagi dia makan kita punya kerabu je. Tapi sebenarnya bukan saja suka kamu nak bagi mereka cabaran ni. Ini sebenarnya mungkin memberi anda idea dan juga inspirasi. Sebab kadang-kadang buat nasi lemak. Lepas tu ada lebihan ikan bilis ni. Kadang-kadang anak tak suka makan sebegitu saja. Ada orang boleh jadikan sambal tumis ikan bilis. Tapi kalau anda nak sesuatu yang berbeza, mungkin resepi yang ringkas ataupun macam orang kata lebih sihat sikit kan, kita boleh jadikan kerabu lah. Salad lah ni tadi macam Nain video klip awak tu Nain. Dah buat. Okey, kita tengah menanti gula. Gula dah sampai. Okey. Kita bagi peluang untuk anda tambah adjust anda punya. Ini penentu lah, Takut lagi kan. Macam lah. Bukan senang chef pakai kod. Macam ni apa nama tu? Tapi saya nak tanya kepada Cik Fazli lah. Cik Fazli memang biasa tolong isteri masak ke ataupun memang pandai masak ke macam mana? Saya memang pandai masak jugalah. Masak apa je? Menu yang biasa masak apa? Biasa mi segera. Masak nasi, masak air kalau Farid? Saya isteri saya yang pandai masak lah. Masak dengan sikap saya lah. Dah masak Okey, kalau Nain? Saya isteri saya dululah. Nain tak pandai lah? Tak pandai masak? Boleh. Okey, dah tapi cukup tu jangan kau hancur ikan bilis tu. Tadi kacau. Lama-lama jadi bubur ni kan. So, kita nak rasa ni. Ni style macam style hotel lah. Dia buat sikit-sikit macam ni je. Okey. Bismillah. Kita jangan bagi tahu dulu tau komen. Risau ni. Okey, ini adalah Cik Fazli. Biasa sebab mangkuk color lain, biasa lain lah. Rasa dia lain sikit. Saya tak yakin. Dua kali tu. Jangan menyesal kalau tak ada sediakan air ni. Okey, next. Ini dah macam sambal belacan Nampak macam pakai tangan. Macam kerabu penuh dendam nama dia. Melepaskan kemarahan. Segi rupa pun dah payah lah kan. Ini kerabu tak ada privasi. Peserta menantikan keputusan juri.
Tak ada muzik latar ke? Hadi Kamilis? Okey, cantik. Muka yakin kan? Yakin kan? Okey, naik. Risau. Ni cantik Tak ada tengok ais ke apa? Cakap. Macam rasa tersedak kat tekak ni. Sekarang esok kita akan bawakan air untuk anda. Ini nampak dia tak kedekut lah. Jadi kalau meniaga ni memang orang Tapi beratur sambil-sambil dia orang rasa Ya, ni kalau bagus. jual harga RM1 ni. Kalau jual harga Tak RM1. tahu nak berapa ringgit nak jual kan. Tapi betul free Pak je. Jawadi, baru saya tahu bila buat kerabu ikan bilis ni kalau ada bahan-bahan ni campur-campur pakai glove ni je dah jadi dah. Dah jadi lah. Kan? Senang. Campak-campak je lah kan. Mari saya rasa cik tadi saya rasa punya. Bismillah. Saya punya lagi sedapnya. Kita balik dulu lah. Okey, keputusannya. Kalau pegang mangkuk macam tu ada keputusan dia. Baik keputusan. Ada keputusan tak? Okey, baik. Kami adalah mana? Kita bertiga tengah menunggu ni. Aisyah. Okey. Aisyah suka mangkuk hitam punya. Alhamdulillah. Cik Fazli punya. Awak? Fiza? Saya berkecuali. Mana boleh. Okey. Awak je penentu ni. Saya suka Fahrin Ahmad punya. Sebab dia punya rasa masin, masam dengan manis tu ada. Bukan sebab bagi password bank apa semua tak. Alhamdulillah. Cik Fazli punya pun sedap tak hancur ikan bilis dia. Cuma kurang gula sikit. Okey, Nai tunggu komen untuk dia ni. Nai punya pun sedap sebenarnya. Nai punya rupa sebab paling cantik. dia terlampau banyak hak bawang. Bawang banyak. Dan serai. Dia macam kena dengan makcik bawang. Okey. Tapi kita rasa manusia, cita rasa manusia tu beza-beza. Tapi ini suka-suka je. Tapi inilah sebenarnya idea dan juga inspirasi yang aktiviti sebegini sebenarnya kalau anda boleh lakukan bersama dengan pasangan anda ataupun anak-anak dekat rumah, just for fun orang kata kan, dia mengeratkan lagi dan juga mengimarahkan lagi hubungan anda bersama pasangan. Okey, baik. Masak-masak ni jadi orang ingat mungkin esok kita akan ada masak-masak juga. Tetapi tidak, kita bawakan satu yang beza esok. Esok kita nak bawa topik sayang anak berpada-pada. Sebab ada setengah orang dia sayang anak sampai anak tu tak dibenarkan untuk buat apa saja. Mereka sanggup lakukan apa saja untuk anak tu bukan waktu kecil-kecil je. Sampai dah tua bangka pun dia buatkan juga. Okey, jadi satu topik yang menarik untuk kita bincangkan esok. Sekali lagi terima kasih kepada tetamu-tamu kita dan juga penonton-penonton yang bersama kita pada hari ini. Kita jumpa esok. Assalamualaikum, jaga diri. Bye. Keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi segala